Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadibillah Ibni Kebawah Dulian Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri pagi tadi berkenan menerima menghadap yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Malaysia. Majlis menghadap berlangsung di Qasr Al-Mizan. Berangkat sama di majlis menghadap tersebut ialah Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Haji Masna Ambassador at-Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Menyertai yang amat berhormat ialah Yang Berhormat Senator Dato' Marzuki bin Yahya Timbalan Menteri Luar Malaysia, Yang Mulia Raja Dato' Nusyirwan bin Zainal Abidin Timbalan Ketua Setiausaha, Yang Berbahagia Dato' Mohtar bin Muhammad Abdul Rahman Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan Tuan Yang Terutama Ismail bin Salam, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Negara Brunei Darussalam. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datuk Pekerma Jaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua, dan Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Molong Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis menghadap disusuli majlis santam tengah hari. Juga berangkat ialah Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Haji Masna Ambassador at-Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Malaysia berada di negara ini dalam rangka lawatan rasmi selama 2 hari. Atur cara lawatan Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Malaysia termasuk perjumpaan bersama ahli-ahli Dewan Perniagaan dan Industri Melayu Brunei. Butirannya menyusul seketika nanti, teruskan bersama berita perdana. Peluang-peluang kerjasama di antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia dalam menangani bencana seperti pembangunan kapasiti dalam operasi mencari dan menyelamat, latihan-latihan bersama dalam menghadapi bencana serta potensi mewujudkan prosedur operasi standard bagi menangani kejadian bencana merentas sempadan melibatkan Sabah dan Sarawak antara yang dibincangkan semasa lawatan kerja Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Malaysia beserta rombongan ke Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan NDMC. Rombongan dialulukan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kemna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri yang juga selaku pengerusi Majlis Bencana Kebangsaan. Semasa lawatan, rombongan mendengar takliman mengenai pengurusan bencana di negara ini oleh Kenal Bersara Pengiran Haji Maidin bin Pengiran Haji Sain, Pengarah Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan. Takliman antara lain menyentuh mengenai latar belakang NDMC dan mekanisme pengurusan bencana di negara ini. Yang Amat Berhormat serta rombongan juga membuat lawatan ke Pusat Perintah Bencana. Lawatan akan mengukuhkan lagi hubungan dan kerjasama dua hala dalam bidang pengurusan bencana. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Malaysia mengadakan rundingan meja bulan bersama wakil ketua-ketua industri dan komuniti perdagangan dalam pelbagai sektor. Semasa perbincangan, kedua-dua pihak bersetuju untuk mengukuhkan kerjasama dalam pelbagai bidang, bukan sahaja dalam isu-isu serantau tetapi juga di peringkat global. Perbincangan meja bulat berlangsung di Empire Hotel and Country Club, Jerudong.
Sebelum sesi tertutup rundingan meja bulat, Yang Amat Berhormat dalam ucapannya menggesa bagi meluaskan dan menggalakkan usaha, mengukuhkan rangkaian dan mengenal pasti bidang-bidang kerjasama yang berpotensi dalam perkhidmatan dan produk. Ini antaranya termasuk dalam bidang-bidang seperti halal, perabot, perubatan, cawangan minyak dan gas, penjagaan kesihatan dan ICT. In sales revenue in last year. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Matsuni bin Haji Muhammad Hussein, Menteri Tenaga dan Tenaga Manusia dan Perindustrian, dalam ucapannya pula antara lain berkata, selain interaksi dalam pelbagai peringkat bagi memperkukuhkan kerjasama, negara Brunei Darussalam dan Malaysia boleh meneruskan usaha dalam meningkatkan kerjasama yang lebih positif dalam pelbagai bidang. Juga hadir Dr. Haji Abdul Manaf bin Haji Mutusin, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi, Yang Berhormat Senator Datuk Haji Marzuki bin Yahya, Timbalan Menteri Luar Malaysia. Hadir sama Tuan Yang Terutama Ismail bin Salam, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara Brunei Darussalam, Yang Berhormat Haji Abdul Hamid alias Haji Sabli bin Haji Arsyad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara yang juga yang di-Pertua Dewan Perniagaan dan Industri Melayu Brunei. Awang Haji Muhammad Hanafi yang di-Pertua Dewan Perniagaan dan Industri Kebangsaan Negara Brunei Darussalam dan Tuan Malcolm Lim Tiong Han yang di-Pertua Dewan Perniagaan Tionghoa Bandar Seri Begawan. With a maximum output capacity of 8 million tons per annum, which will become operational towards the end of 2019. We invite all our international partners to identify potential downstream activities. Petang tadi Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Wan Azizah meninjau lebih dekat pusat bahagia di Kampung Pulai. Yang Amat Berhormat dialu-alukan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Fungsi dan tanggungjawab Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan serta program-program yang dijalankan di Pusat Bahagia antara perisian taklimat yang disampaikan oleh Datin Paduka Dr. Hajah Nurlila binti Datuk Paduka Haji Abdul Jalil, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Yang Amat Berhormat juga meninjau ke kelas-kelas dan bengkel-bengkel latihan dan seterusnya beramah mesra dengan para pelatih di pusat berkenaan. Petang kemarin Yang Amat Berhormat mengadakan perjumpaan bersama Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Semasa perjumpaan, kedua-dua belah pihak membincangkan perkara-perkara berhubung kerjasama dua hala, terutama dalam bidang pembangunan wanita, keluarga dan kemasyarakatan. Majlis berlangsung di Empire Hotel and Country Club, Jerudong. Sektor Information and Communications Technology ICT akan mengalami transformasi bagi mempercepatkan agenda digital negara ke arah Smart Nation. Perkara tersebut dinyatakan dalam kenyataan bersama oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Komunikasi. Dalam inisiatif ini, rangkaian network infrastruktur syarikat Data Stream Technology Sendirian Berhad DST, syarikat Telekom Brunei Berhad Telbru, syarikat Progressive Cellular Sendirian Berhad PCSB dan syarikat Brunei International Gateway BIG akan disatukan ke dalam syarikat Unified National Networks Sendirian Berhad UNN, sebuah anak syarikat Darussalam Assets Sendirian Berhad. UNN bekerjasama dengan syarikat Dosh Telecom Group sebagai rakan kongsi teknikal untuk menjayakan inisiatif berkenaan. Dengan inisiatif ini juga, Telkos akan dapat akses yang sama kepada rangkaian UNN dan akan menumpukan fokus kepada bahagian retail dengan menawarkan perkhidmatan fix dan mobile yang kompetitif kepada pelanggan. Inisiatif ini akan dapat menurunkan harga pembekalan perkhidmatan fix dan mobile dan pada masa yang sama meningkatkan lagi liputan dan kualiti perkhidmatan tersebut. Dalam masa terdekat ini, perkhidmatan rangkaian tidak akan terjejas dan harga yang ditawarkan tidak akan berubah.
Pembangunan sektor ICT adalah penting bagi menciptakan ekosistem yang akan menyokong transformasi digital negara Brunei Darussalam bagi mencapai matlamat wawasan Brunei 2035. Penubuhan UNN adalah salah satu daripada pencapaian terbesar dalam perjalanan transformasi sektor ICT negara Brunei Darussalam ke arah sebuah negara yang maju di dalam sektor ICT. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua dan Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi menekankan kepentingan penubuhan sebuah state-of-the-art fixed mobile convergent network dan peranan UNN untuk menyediakan latihan dan bantuan bagi memastikan Bruneianization yang sepenuhnya serta terus membina asas bagi mempelbagaikan ekonomi dan boleh menjana peluang pekerjaan yang bermakna di dalam sektor ICT. Hubungan antara Kuwait dan negara Brunei Darussalam terus berkembang maju menerusi program lawatan-lawatan rasmi yang telah diadakan. Bersempena ulang tahun Hari Kebangsaan Kuwait ke-58 dan ulang tahun Hari Pembebasan Kuwait ke-28, semalam Kedutaan Kuwait ke negara Brunei Darussalam mengadakan majlis resepsi di Empire Hotel and Country Club Jurudong. Mewakili kerajaan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang berhormat Pihin Datuk Laila Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Ong Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua. Kedua-dua buah negara mempunyai banyak ciri yang sama dalam pelbagai aspek termasuk budaya, ekonomi dan visi untuk meneroka sumber-sumber asli dan sumber manusia untuk pembangunan yang mapan di samping mempelbagaikan sumber pendapatan negara. Juga hadir Tuan Yang Terutama Salah Mubarak Musleh Al-Mutairi, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kuwait ke negara ini. Konvensyen Pemimpin Sekolah tahun 2019 yang bertemakan pemimpin berkualiti, pendidikan berkualiti telah membentangkan beberapa komponen perisian konvensyen iaitu sosialisasi mengenai Plan Strategi Kementerian Pendidikan 2018-2022, forum inisiatif-inisiatif jabatan, bahagian dan unit di bawah kementerian berkenaan. Konvensyen selama 2 hari itu berakhir hari ini dengan majlis penyampaian sijil yang berlangsung di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Lebih 400 orang menyertai konvensyen yang dikendalikan oleh jabatan-jabatan, bahagian-bahagian dan unit-unit di bawah Kementerian Pendidikan. Juga hadir Datin Sri Paduka Dr. Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Menteri Pendidikan. Majlis diselajurkan dengan penyampaian anugerah insentif sekolah sebagai penghargaan dan pengiktirafan terhadap usaha sekolah-sekolah yang menunjukkan pencapaian dan peningkatan yang signifikan dalam peperiksaan penilaian sekolah rendah PSR, GCEO dan A-Level bagi tahun 2018. Bagi anugerah insentif PSR, 9 buah sekolah rendah menerima anugerah untuk kategori pertama berdasarkan sekolah-sekolah yang mencapai atau melepasi sasaran 90% grade A to C dalam PSR 2018 dan 4 buah sekolah rendah bagi kategori kedua yang paling meningkat pencapaian PSR 2018 dan penganugerahan ini juga berdasarkan keramaian calon PSR. Bagi kategori pertama, intensif GCEO 2018, tidak ada sekolah yang mencapai atau melepasi sasaran 60% memperolehi 5 O-Level IGCSE ke atas. Sementara 12 buah sekolah menengah dianugerahkan bagi kategori kedua berdasarkan sekolah-sekolah yang mempunyai peningkatan pencapaian memperolehi 5 O-Level IGCSE ke atas atau antara tahun 2017 dan 2018. Dan kategori ketiga, hanya sebuah sekolah menengah sahaja yang menerima anugerah berdasarkan sekolah khas yang mengekalkan 100% memperolehi 5 O-Level IGCSE ke atas antara tahun 2017 dan 2018. Bagi GCEA 2018, 4 buah pusat tingkatan 6 kerajaan menerima insentif kategori pertama yang berdasarkan sekolah-sekolah
yang mencapai atau melepasi sasaran 73% memperolehi 3A level ke atas. Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan melalui Dewan Bahasa dan Pustaka akan terus memastikan pesta buku tetap relevan dengan mengambil langkah baharu dalam pemberdayaan apa jua format buku, cetak ataupun elektronik. Menurut Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, langkah tersebut diambil adalah untuk terus memberikan nilai tambah dalam pendedahan pengetahuan yang bermanfaat kepada masyarakat. Yang berhormat Meja Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Sri Paduka Haji Abidin berucap semasa majlis perasmian Pesta Buku 2019 pagi tadi. Di samping itu, keadaan masa juga memerlukan kita untuk menjalankan proses rebranding, terutamanya melalui perpustakaan-perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka di seluruh negara. Strategi rebranding ini adalah demi untuk memastikan fungsi perpustakaan sentiasa relevan dan ianya akan tetap digunakan sebagai platform untuk memperkukuhkan budaya membaca di kalangan masyarakat am. Pada tahun ini, Negara Kesultanan Oman buat julung kalinya dipilih sebagai Country of Honour atas dasar ikatan persahabatan dan kerjasama kebudayaan dan kesenian antara kedua-dua buah negara sejak perjanjian mengenainya dimeterai antara Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dengan Kementerian Kebudayaan dan Warisan Kesultanan Oman 15 tahun yang lalu. Di majlis ini, Yang Berhormat juga melancarkan buku terbaharu terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka dan seterusnya melancarkan buku Coffee Table, pameran jejak seni Benek Islam Bandar Seri Begawan. Juga hadir Datuk Paduka Dr. Hajah Nurlila binti Datuk Paduka Haji Abdul Jalil, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Tema Pesta Buku Brunei 2019, Lestari Buku Era Digital, membawa maksud buku cetak kekal mendapat tempat pada era digital. Pesta 7 hari ini dibuka dari pukul 8 pagi hingga 10 malam, manakala pada hari Jumaat pukul 9 hingga 11.30 pagi dan di sebelah petang dari pukul 2 hingga 10 malam. Pasukan Polis Diraja Brunei melalui Balai Polis Tutong berjaya menahan suspek-suspek yang disyaki terlibat dengan beberapa kes pecah rumah dan curi di kawasan rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang, daerah Tutong. Perkara itu dijelaskan oleh Inspektor Ahmad Faiz bin Haji Muhammad Hani, pegawai menguasa Balai Polis Tutong semasa sidang media semalam yang diadakan di Balai Polis Tutong. Pasukan Polis Diraja Brunei menahan 2 orang suspek lelaki warga tempatan dan seorang penduduk tetap, iaitu Awangku Muhammad Nazri bin Pangeran Muhammad Jasni 30 tahun, Muhammad Nazmi Nizam bin Abdullah 20 tahun dan Nelson Manca Anak Po 25 tahun. Pertuduhan terhadap ketiga-tiga suspek dikemukakan mengikut Seksyen 380 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22, iaitu curi dalam rumah dan di mana-mana tempat kediaman yang boleh dihukum penjara tidak melebihi 7 tahun dan denda. 380 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22. Pihak Pasukan Polis Diraja Brunei berharap mana-mana saksi atau orang ramai yang telah menjadi mangsa berhubung kes curi di kawasan Perumahan Bukit Beruang dapat tampil ke hadapan dan membuat laporan ke Balai Polis berdekatan atau menelefon talian 993. Maklumat berkenaan boleh disalurkan ke mana-mana balai polis yang berdekatan atau melalui talian 993. Pasukan Polis Diraja Brunei akan sentiasa memantau dan membantras aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang di negara ini. Sementara itu, Balai Polis Seria menerima laporan mengenai kecurian yang berlaku di salah sebuah syarikat swasta di kawasan Seria. Berikutan laporan tersebut, 1 penahanan telah dibuat ke atas seorang warga negara Bangladesh bekerja di syarikat tersebut. Suspek Muhammad Abul Hussein berumur 44 tahun, bertugas sebagai pemandu terang, dipercayai mencuri barangan besi kepunyaan syarikat di tempatnya bekerja dengan mengangkat barangan tersebut menggunakan kenderaan syarikat atas tujuan untuk dijual. Suspek dihadapkan ke mahkamah hari ini atas tuduhan di bawah Seksyen 381 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22. Jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman penjara tidak lebih 7 tahun serta denda.
Berikutan dengan beberapa pesanan ringkas yang telah tular melalui aplikasi WhatsApp yang mengandungi ayat-ayat yang mengaibkan pasukan polis di Raja Brunei, Balai Polis Kuala Belait telah menerima satu laporan mengenainya. Berdasarkan laporan tersebut, seorang suspek perempuan telah ditahan bagi siasatan lanjut kerana dipercayai terlibat dengan kejadian berkenaan. Raja Brunei ingin mengingatkan orang awam bahawa mana-mana perkataan secara lisan ataupun bertulis yang berunsur penghasutan dan penghinaan, terutamanya terhadap tugas-tugas yang dijalankan oleh penjawat kerajaan, adalah merupakan kesalahan yang sangat serius dan akan diambil tindakan-tindakan sewajarnya. Jika sabit kesalahan, pelaku atau tertuduh boleh didakwa di atas kesalahan di bawah Seksyen 4(1)(c) Akta Hasutan Penggal 24 yang membawa denda tidak melebihi RM5,000 dan pemenjaraan tidak melebihi 2 tahun. Pencapaian mana-mana negara dalam usaha untuk mencapai pembangunan mapan akan memerlukan usaha sama dari semua pihak termasuk kerajaan, pemimpin perniagaan, sektor swasta, masyarakat dan rakyat. Di negara ini, para pemimpin digalakkan untuk menerajui inisiatif gabungan ke arah penyertaan dan peranan lebih banyak rakan kongsi swasta dan awam di samping berganding bahu bagi memastikan kelancaran pelaksanaan inisiatif-inisiatif dalam realisasikan Matlamat Wawasan Brunei 2035. Yang berhormat Dayang Siti Rozai Marianti binti Datuk Sri Laila Jasser Awang Haji Abdul Rahman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku yang di-Pertua Pertubuhan Ukur Jurutera dan Arkitek Puja Brunei menggariskan perkara tersebut pagi tadi semasa perasmian Majlis Kongres dan Konferensi Global Royal Institution Singapura Filipina kali ke-14. Majlis berlangsung di Dewan Indra Samudra Empire Hotel and Country Club, Jerudong. As we are facing the global industrial revolution 4.0, we are confronted with numerous challenges. In this aspect, we shall look into other preparedness for our future developments in terms of the imminent changes brought by the IR 4.0. And along with the Industry 4.0 advancement, the demand of digitally skilled and trained people will increase as the digital economy evolves. Lebih 100 perwakilan tempatan dan dari luar negara menghadiri majlis 3 hari ini yang diisi dengan pembentangan 20 kertas kerja penyelidikan. Di samping sebagai platform utama untuk rangkaian global yang lebih pintar dan lebih berkesan, majlis juga antara lain bertujuan untuk menyokong dan mempromosikan negara sebagai destinasi pilihan untuk pendidikan, pelancongan dan pelaburan di sebalik memberikan pengiktirafan kepada mana-mana individu yang telah memberikan sumbangan besar kepada negara. Royal Institution merupakan satu badan organisasi yang mempunyai lebih 300 ahli perlembagaan berdaftar di bawah Accounting and Corporate Regulatory Authority of Singapore, ACRA-RI, yang memberikan pengiktirafan kepada pengalaman, sumbangan, kemahiran, bakat serta pencapaian seorang individu yang berkelayakan. Petang tadi, 15 orang warga Brunei dianugerahkan pengiktirafan keahlian Royal Institution. Penyampaian anugerah keahlian disempurnakan dalam Majlis Kongres dan Konferensi Global ke-14. Yang berhormat Dayang Siti Rozai Marianti binti Datuk Seri Laila Jasser Awang Haji Abdul Rahman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan yang di-Pertua Pertubuhan Ukur Jurutera dan Arkitek Brunei Puja antara penerima pengiktirafan Dr. Fellowship dari Royal Institute Singapura. Penyampaian anugerah pengiktirafan ini adalah atas pencapaian pribadi dan profesional termasuk 3 penerima dari Mahkota Kristal Sendirian Berhan yang diiktiraf atas kemahiran dan penguasaan dalam menghasilkan karya seni one of a kind dibuat dari kaca. Yang berhormat dalam temu bual menjelaskan penganugerahan ini adalah penting bagi menuju revolusi industri 4.0.
pasal global leadership adalah mustahak kepada semua supaya kita ni diiktiraf juga di luar negeri. So globalisasi dan juga kita ni menuju ke arah IR 4.0. Jadi kita ni punya skill sets dan pengetahuan haruslah meluasi di luar di sana. Acknowledgement yang diberikan alhamdulillahnya orang untuk kita ni orang Brunei apa ni kan is very important yang kita ni sama rata saja sama orang di luar negeri globally. Haji Sudirman bin Haji Matusin dan Haja Nur Zirwatul Fadilah binti Haji Putih masing-masing menjuari pertandingan musabaqah membaca Al-Quran kategori lelaki dan wanita berumur 40 tahun ke atas bagi masjid-masjid surah-surah dan balai badan seluruh negara. Musabaqah berlangsung petang tadi di Masjid Muhammad Jamlul Alam, Kuala Blain. Penyampaian hadiah kepada para pemenang disempurnakan oleh Wang Haji Muhammad Surudin bin Haji Timbang, Timbalan Setiausaha Tetap di Kementerian Hal Ehwal Agama. Pertandingan antara lain bertujuan untuk menjadikan rakyat di negara ini celik Al-Quran serta menjadikan masjid sebagai pusat penyebaran dakwah kepada masyarakat umum. Seramai 12 qari dan 11 qari'ah menyertai pertandingan tersebut. Program Al-Mahrajan Al-Arabiya antara usaha Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Agama untuk memperkasa kemahiran bertutur dalam bahasa Arab bagi para pelajar sekolah-sekolah Arab. Program tersebut juga dilaksanakan secara bergilir-gilir ke semua sekolah Arab. Majlis perasmian program berlangsung pagi tadi di Mahat Islam Brunei, Tutong. Pelancarannya disempurnakan oleh Wang Haji Ayub bin Haji Gani, Ketua Bahagian Kurikulum Jabatan Pengajian Islam. Majlis diselajurkan penyampaian sijil kepada ahli-ahli nadi loga dan peserta Al-Mahrajan Al-Arabiya. Program merupakan aktiviti bahasa Arab yang dipilih pada tahun ini sebagai presiden program Hayya Ilal Arabiya yang dikelolakan oleh Bahagian Kurikulum Jabatan Pengajian Islam. Program juga memberi peluang kepada para penonton untuk melaksanakan kegiatan kurikulum sekolah dan membantu dalam meningkatkan kemahiran bahasa Arab. Program turut diisikan dengan aktiviti-aktiviti jualan dan pameran. Pasukan DPMMFC muncul juara kejohanan bola sepak Liga Perdana DST dengan mencatatkan rekod tanpa kalah pada semua perlawanan musim ini. Dengan kemenangan itu juga pasukan DPMMFC mengesahkan tempat selaku pencabar dalam kancah Liga Super musim akan datang. Liga Perdana DST menutup tirainya semalam dengan perlawanan akhir antara pasukan DPMMFC dengan Tabuan Muda. Perlawanan berlangsung di Stadium Mini Jerudong Park. Pada separuh masa pertama, kedua-dua pasukan gagal membelosi gawang lawan masing-masing. Bersambung di separuh masa kedua, kedua-dua pasukan mengubah rentak permainan dengan Tabuan Muda berjaya memperoleh jaringan per minit ke-52 menerusi Muhammad Aminuddin Haji Masri untuk kedudukan 1-0. Pendahuluan itu bagaimanapun tidak bertahan lama apabila DPMMFC berjaya menyamakan kedudukan menerusi rembatan Muhammad Wafiq Danish Muhammad Hasimul Lamdila. Kedudukan itu kekal hingga ke whistle penaman sekaligus memastikan DPMMFC muncul juara, sementara Tabuan Muda pula akan mengiringi DPMMFC ke Liga Super musim depan selaku naib juara. Penyampaian piala dan pingat kemenangan disempurnakan oleh Raden Sufri Raden Basyuni, pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan DST. DPMMFC mengutip 19 mata hasil dari 6 kemenangan dan 1 seri. Sementara Tabuan Muda dengan 16 mata dan BSRC di tempat ketiga dengan 12 mata.